Alhamdulillah kita masih menjadi pilihan Allah untuk duduk dalam majlis ilmu pada petang ini. Moga majlis kita ini dalam redha dan rahmat Allah. Amin. Kuliah Ansar kita ni dari saluran Google Meet Gema Nur Iman yang dipimpin oleh Puan Hajah Rusniati binti Mansur dan ditadbir urus oleh Ahli Jawatankuasa Gema Nur Iman. Kuliah ini akan dipimpin oleh Yang Berbahagia Al-Fadil Ustaz Muhammad Zukri bin Abdul Jalil dengan kitab Qalbus Salim yang ditulis oleh Ustaz Mahathir Haji Jul. Bagi menambahkan keberkatan majlis, mohon ihsan Ustaz untuk memimpin bacaan umul kitab Al-Fatihah dan pahalanya kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya, para anbiya, para solihin, alim ulama, guru-guru kita, ibu bapa kita, keluarga kita dan semua muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bagi meneruskan majlis, saya menyerahkan majlis ini kepada Al-Fadil Ustaz Muhammad Zukri dengan segala hormatnya dan penuh takzim. Dipersilakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Sadaqallahul Azim. Wahai kamu orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Alhamdulillah, summa alhamdulillah yang dihormati seluruh jemaah Gema Nur Iman dan juga yang saya muliakan ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar semuanya, sihat ke? Baik, alhamdulillah. Pertama, setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya dapat kita bersama pada petang ini, petang yang sangat bahagia kerana kita berada pada bulan Zulhijjah, satu bulan yang amat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan lebih-lebih lagi pada 10 hari yang akan kita tempuhi ini. Sekarang ini baru kita tempuhi sebanyak 4 hari, maka berbaki dalam sekitar lagi 5 hari untuk kita sampai di kemuncak wukuf di Arafah bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji. Okey, baik. Di sini saya ingin maklumkan juga bagi mereka yang telah menyertai ibadah korban bersama GNI. Jangan lupa larangan-larangan yang telah ditetapkan. Larangan-larangan yang telah ditetapkan dan juga jangan kita lupa. Okey. Sama-sama kita niatkan pahala, niatkan ibadah korban itu. Semoga kita semua dapat semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti sedia maklum, 1 ekor lembu, 1 ekor kibas dan 2 ekor kambing. Maka larangan-larangan yang telah ditetapkan. Seperti yang saya maksudkan tadi, larangan seperti memotong kuku telah kita patuhi sepanjang hari yang disebutkan. Dan juga bagi mereka yang ingin ketahui bilakah ibadah korban akan dilaksanakan, iaitu pada 1 hari bulan 7. 1 hari bulan 7, hari Sabtu depan, pada hari tasyrik yang kedua, korban GNI akan dilaksanakan. Maka dalam 2 hari raya tu jangan lagi potong kuku ya. Jangan potong apa-apa. Setelah saya maklumkan disembelih lembu tu, barulah sama-sama boleh kita memotong kuku
dan memotong kumis yang ada, insya-Allah. Moga korban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, hari ini kita masuk muka surat berapa ni bonda? Kalau ikut yang bonda tanda ni 148. Oh, 148. Hikmah bilangan rakaat dalam solat tu ke Ustaz? Betul ke? Kok ada Hikmah tempat lain ke? Kok bonda dah terlepas ke? 148 pada nota kaki 5. Nampak tak? Nota kaki yang kelima daripada Sayyidina Abu Hurairah berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin aw lailatin fa iza huwa bi Abi Bakr wa Umar faqala ma akhrajakuma min buyutikuma hadhihi sa'ah qala al-ju'u ya Rasulullah qala wa ana walladhi nafsi biyadihi akhrajani allati akhrajakuma. Pada suatu hari, pada suatu hari atau suatu malam, Rasulullah SAW keluar rumah. Tiba-tiba baginda bertemu dengan Abu Bakar dan Umar. Nampak? Dia kata apa? Tiba-tiba baginda bertemu dengan Abu Bakar dan Umar. Lalu baginda bertanya, apakah yang menyebabkan kamu berdua keluar rumah ketika itu? Ketika ini kedua-dua menjawab, lapar ya Rasulullah. Baginda bersabda, adapun aku demi jiwaku yang berada dalam kekuasaannya. Yang menyebabkan aku keluar adalah sama dengan menyebabkan kamu berdua keluar, iaitu lapar. Maknanya, ketika mana Nabi SAW melihat Sayyidina Umar dan Abu Bakar duduk di luar rumah. Kenapa dia duduk luar rumah? Maka kata mereka sebab lapar. Lapar ni maksud dia apa? Maksudnya kalau kita duduk rumah ni, asyik nak makan je. Nak makan je duduk rumah. Duduk rumah nak makan. Dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab bagi kita faham. Sebab tu ketika mana ditujukan perkara tersebut oleh Rasulullah, maknanya Umar dan juga Abu Bakar ini duduk di luar. Di luar rumah sebab lapar. Maknanya sebahagian mengatakan ummah sahabat ni tak ada makanan. Tak seperti kita lah. Sahabat pun kalau nak cara mereka nak tahan lapar, mereka akan keluar daripada rumah. Kenapa? Supaya mereka lupa yang mereka ni sedang lapar. Kalau mereka duduk saja dekat rumah, mereka akan rasa mereka ni jadi lapar. Mereka akan rasa lapar. Sebab tu mereka keluar daripada rumah. Begitu juga dengan Nabi SAW. Kenapa Nabi keluar? Sebab Nabi rasa Nabi lapar. Daripada Nabi nak elak benda lapar ni, maka Nabi SAW keluar daripada rumahnya untuk melupakan bahawasanya mereka sedang lapar. Inilah kehidupan Rasulullah SAW dan para sahabat biasa berlapar. Tuan-tuan. Biasa berlapar. Macam kita terbalik, kita biasa kenyang. Bukan biasa lapar, tapi biasa kenyang. Ni supaya kita dah juga faham. Supaya apa? Kadang kita tak nampak benda ni, tuan-tuan rahmati Allah. Tetapi inilah sesuatu yang perlu diajar dalam diri kita. Kadang kita suka ajar diri kita selalu kenyang. Selalu nak makan, selalu nak isi saja perut kita. Sebenarnya, kalau dibandingkan kehidupan Rasulullah dan juga para sahabat, mereka ini lagi lah kadang berlapar. Mereka ini lagi lah kadang mereka ini menahan lapar. Sebab apa? Tak ada makanan. Tu bayangkan, kita ni asyik kenyang. Bukan asyik tahan lapar, asyik kenyang. Asyik kenyangnya. Masya Allah. Tabarakallah. Ini kita nak ambil perihal, kita nak ambil iktibar macam mana kehidupan sahabat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Nawawi menyebutkan tajuk khusus dalam kitab hadisnya Riyadhus Shalihin bab ke-56 tentang bab fadilat lapar dan menyenaraikan beberapa hadis tentangnya. Okey, baik. Apa kelebihan berlapar?
Belapar ni tak semua orang suka. Ada orang belapar dia akan marah. Ada orang belapar dia jadi stres. Ada orang dia lapar, dia akan jadi tertekan. Tertekan. Bila orang tu lapar lah, dia akan jadi tertekan, dia akan jadi stres, dia nak marah sebab dia lapar. Tetapi sebenarnya, lapar ni lebih baik daripada kenyang. Cuba kita fikir, kita sendirilah. Kita suka lapar ke kita kenyang? Kalau kita suka lapar, maknanya kita bagus. Sebab kita suka menahan daripada sesuatu yang sepatutnya. Tapi kalau kita suka kenyang, di situ ada mendatangkan sesuatu yang tidak baik. Sebab tu ulama-ulama menukilkan tentang pendapat-pendapat mereka yang suka berlapar. Berlapar ni maksudnya apa? Bukan tak makan, tetapi mengurangkan makan. Yelah, kadang-kadang kita rasa badan kita bila dah makan, kita akan rasa, kenapa macam, dia seolah-olah terasa macam, besarnya badan aku. Terasa beratnya badan aku. Terasa begitulah, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah. Supaya kita ni jangan terdidik selalu kenyang. Patut kita mendidik diri kita dengan selalu lapar. Sebab ulama-ulama menukilkan tentang lapar dan kenyang. Yang lebih banyak mudarat adalah kenyang, bukan lapar. Ada bagi kita suka kenyang daripada lapar. Bagi ada orang, dia suka kenyang. Bila kenyang, dia akan rasa puas hati. Takkan dia fikir orang lapar ni, rasa kehidupannya tak terjamin. Sebab tu, orang yang berlapar ni lebih banyak manfaat daripada orang yang berada di dalam keadaan kekenyangan. Ni kita ambil dan pegang sampai bila-bila. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma, kalau bulan Zulhijjah ni, kata Nabi SAW dalam sebahagian hadis, hari Wukuf, hari raya Aidul Adha, hari raya Tasyrik, hari Tasyrik adalah hari untuk makan-makan. Hari raya bagi mereka dan untuk makan-makan. Sebab tu kalau kita melaksanakan wukuf di Arafah, mereka tak disunatkan berpuasa. Tetapi bagi kita yang tidak melaksanakan ibadah haji, maka sunat bagi kita berpuasa. Maka hari ini kita telah diletakkan hari Arafah di Malaysia pada 28 hari bulan. 28 hari bulan. Pada hari Rabu, makna kita boleh apa kata? Kita dah boleh berpuasa. Berpuasa Arafah. Puasa Arafah ni yang Nabi SAW sebutkan dapat mengampunkan dosa yang setahun dan setahun yang akan datang. Setahun lalu dan setahun yang akan datang. Di sini jelas saya nak bagi tahu pada ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita mudah bicara, bagi mudah kita faham. Sepatutnya bab Zulhijjah ni dah ustaz-ustaz yang telah kupaskan. Cuma saya tambah sikit. Kalau kita tak mampu berpuasa, carilah kebaikan lain. Kalau kita tak mampu untuk berpuasa, banyakkan baca Quran. Banyakkan kita bersedekah. Banyakkan kita berzikir. Ya, tak semua orang mampu berpuasa. Tapi kalau kita mampu berpuasa, insya-Allah itulah sebaik-baik amalan pada hari Arafah. Cuma bagi mereka yang duduk di Arafah, tidak perlu berpuasa. Kenapa tak perlu berpuasa? Sebab hari wukuf, hari raya dan tasyrik adalah perayaan bagi mereka. Waktu siapa yang menunaikan haji, mereka akan makanlah, melainkan kita. Kita mesti puasa. Niat awal-awal. Minggu depan, hari Rabu, 28 hari bulan, kita sama-sama berpuasa. InsyaAllah. Baik, nampak tak? Mana ulama mengutarakan kebaikan berlapar. Dan mengutarakan dalam kitabnya, meletakkan dalam kitabnya tentang keburukan terlalu kenyang. Ataupun makan berlebih-lebihan. Maka di sini bab makan diajarkan kepada kita sikit-sikit. Jangan terlebih-lebih. Maknanya makanlah dalam keadaan kamu sederhana, hanya sekadar masuk melalui perut sahaja. Jangan berlebih-lebihan. Wallahu a'lam. Okay, baik. Buka muka surat 149. Kebaikan berlapar. Tengok apa kata ulama. Kamu hendaklah mengetahui bahawa ada beberapa kelebihan daripada lapar. Yang pertama, lembut hati sehingga dapat merasakan kelazatan zauq ketika mengerjakan ibadah. Saat kita kerjakan ibadah, kita merasakan kelazatannya. Kelazatan apa? Saat melakukan ibadah. Cuba bayangkan.
ibu-ibu yang berlapar dengan yang kenyang. Yang mana lebih, kita kata, lebih cenderung nikmatnya ketika mana beribadah? Lebih ke mana arah cenderungnya ketika mana kita seronok ibadah? Kalau solat waktu kita bulan puasa, badan kita mudah saja. Bila masuk azan, kita terus solat. Tapi bila bulan-bulan yang lain, badan kita penuh kekenyangan. Terlalu banyak makan, terlalu kenyang, maka bila masuk azan, kita akan ada words, nanti-nantilah, kejap-kejap lah, kemudian lah. Ini yang kita nak bagi faham dalam kehidupan kita. Ini we say, satu benda yang, selama ni aku tak rasa seronoknya ibadah sebab aku terlalu banyak makan. Bukan kata tak makan, tetapi terlalu banyak makan. Sebab tu kan kata ulama sebelum ni kita belajar, antara punca hati menjadi keras adalah kerana terlalu banyak makan. Makna perkara yang lembutkan hati kita adalah dengan banyakkan berlapar. Kata kerasnya hati kau. Orang yang keras hati ni memang kuat makan. Asyik makan ke je. Tak makan tak boleh, tapi dia mesti makan. Ni satu benda yang kita, one word yang kita kena ingat sampai bila-bila. Okey, baik. Dan yang kedua, antara kebaikan kita selalu berlapar. Kata ulama, cerdik hati kerana kenyang menyebabkan kebodohan. Cerdik hati kerana kenyang menyebabkan kebodohan. Cerdik hati maknanya bukan cerdik akal. Hati dia bersih, hati dia tu cerah. Cerah hati ni maksud apa? Cerdik hati mudah menerima sesuatu. Kan orang kata cerdik akal pandai fikir. Cerdik hati ni senang terima benda manfaat. Senang terima nasihat. Senang terima teguran. Pada hati kita ni kalau dia jadi cerdik, benda-benda yang jahat, benda-benda yang kotor, kita dapat tangkis. Tapi kalau hati kita ni jenis, kalau dalam bahasa English dia panggil stupid. Dalam bahasa Terengganu sebut berat nanang. Betul tak Bonda Hasnas? Betul lah Ustaz. Betul dah, berat nanang. Berat nanang ke dorak? Berat nanang Ustaz. Bukan dorak. Sama je, tapi berat nanang tu dia lebih off lagi. Lebih ong sikit dah. Kita ambil Bonda Hasnas kata, berat nanang. Berat nanang ni kira berat sungguh lah. Sebab apa? Sebab hati dia bila dah berat nanang, dia jadi gitu. Dorak ni sikit dia tak bodoh lalu. Dorak. Tapi dorak dengan berat nanang. Ni kita belajar bahasa Terengganu. Dorak berat nanang. Ustaz, berat nanang. Okey, kalau Ustaz kata dorak secetong. Dorak cetong. Dorak secetong. Dorak secetong Ustaz. Okey, dorak cetong berat nanang. Maknanya kalau Terengganu sebut, kalau selalu makan ni, nanti berat nanang. Berat nanang. Tapi kalau nak sebut lagi sedap, dorak cetong. Kamu dah cantik. Hari ni belajar bahasa Ganu. Ganu kita. Kita pergi tengok penyu tengok telok kita. Contoh lagu dia. Ganu kita. Okay, baik. Yang ketiga. Contoh. Siapa yang suka berlapar, menghilangkan nafsu untuk kerja maksiat dan menekan nafsu yang selalu menyuruh melakukan kejahatan. Maknanya kalau kita berpuasa ataupun kita kurang makan, selalu berlapar, menghilangkan nafsu untuk mengerjakan maksiat. Kenapa? Cuba tengok bulan puasa. Kita boleh handle segala-galanya. Kita bulan puasa jadi baik sungguh. Kalau Ganu sebut baik belaka. Comel lah, comel. Kalau Ganu sebut comel. Tok baloh, tok gaduh. Ni orang Ganu sebut. Makna kita ni, bila puasa kan Nabi kata bila orang ajak baloh, kita kata aku sedang berpuasa. Emosi kita akan lebih baik. Kontrol pada nafsu yang cenderung kepada perkara-perkara maksiat.
dan menekan nafsu yang selalu menyuruh melakukan kejahatan. Makna kita sedang membuang satu sifat suka buat maksiat, kita sedang buang satu sifat yang jahat dalam diri kita bila mana kita berlapar. Ini konsepnya macam berpuasa. Sering tak masuk makanan. Maknanya buang sifat-sifat benda tak baik. Kan? Ini tidak pagi makan nasi mak. Tengah hari makan nasi dagang. Petang makan laksan. Maghrib lepas makan nasi. Besok lepas insya makan nasi. Dok. Kata dok cetang. Kini orang ni jadi dok cetang. Makan lalu kan dia. Makna di sini apa? Siapa berlapar dapat mencegah nafsu untuk mengerjakan maksiat dan menekan nafsu yang selalu menyuruh melakukan kejahatan. Lama-lama dia akan membuang. Sebab tu kata Nabi SAW, kalau bagi mereka yang belum berkahwin, tengok orang puan jadi nafsu. Nafsu jadi nafsu nak buat benda pelik. Contohlah, tengok orang puan jadi gairah. Maka kata Nabi, berpuasalah. Kata Nabi berpuasa. Puasa ni cegah daripada perbuatan kotor. InsyaAllah. Baik. Yang keempat, kebaikan ketika mana berlapar, kata ulama, meringankan tubuh badan untuk mendirikan solat tahajud dan mengerjakan ibadah. Bila kita dah ringan tubuh badan, kan, bangun seperti malam jadi ringan tubuh badan. Rasa macam, kenapa badan aku jadi, dia kata. Rasa macam, ringan lah. Kan, bila berpuasa tu, kita ada pula program dengan GNI, Gema Nur Iman, dalam program Munajat Sahur. Ya Allah, berapa ramai orang dapat turut serta dalam program. Sebab apa? Kita dalam keadaan berlapar. Bila berlapar ini sesuatu yang amat baik. Dapat bangun tahajud dan ringan badan kita saat solat. Mengerjakan ibadah pun jadi ringan. Angkat takbir dengan orang yang banyak makan, dengan orang melapar beza. Kata ulama, cuba bayangkan kita tak makan apa-apa, tiba angkat Allahu Akbar. Berbeza dengan orang yang kenyang. Allahu Akbar. Sebab apa? Bila kenyang ni, jadi penat tubuh badan. Bila terlalu kenyang, jadi malah tubuh badan. Tapi sebab tu, kata ulama, siapa nak bangun sepertiga malam untuk solat tahajud, maka kurang makan. InsyaAllah ringan bangun malam. Lepas tu kita nak makan, sebelum maghrib kita dah selesai makan dah. Sebelum maghrib kita dah selesai makan. Supaya kita jelas, supaya kita faham, boleh bangun tahajud. Dan berkata para hukamah, mengatakan innal hawala wal hawanu bi'aini wa sari'a kulli hawa sari'u hawan. Sesungguhnya hawa nafsu adalah satu perkara yang hina. Hawa nafsu ni perkara hina. Dan orang yang dikalahkan hawa nafsu samalah keadaannya dikalahkan oleh kehinaan. Allahu Akbar. Kita kalau nafsu betul, ya Allah. Kalau kita, kadang kita, ya Allah, kenapa aku tak kuat, masih lagi buat baik, buat jahat, masih lagi buat benda tak baik. Seolah kita tak boleh nak kontrol benda tu. Seolah menjadikan satu beban yang sungguh pada kita lah, tuan-tuan. Sebab apa? Supaya kita ni jadi orang yang sungguh-sungguh memahami dalam konsep. Bila mana nafsu ni bila ada kat tubuh badan kita, tak hilang pula nafsu ni, dia jadi tagih. Macam orang tengok pornografi, macam orang mengumpat, macam orang membuka fitnah. Dia bila dah nafsu tu bersarang dalam tubuh badan, susah kita nak kalah. Tuan-tuan. Sebab tu kata hukama, innal hawa lahwal hawanu bi'aini. Sesungguhnya hawa nafsu adalah suatu perkara yang hina. Dan orang yang dikalahkan oleh hawa nafsu samalah keadaan dikalahkan oleh hina. Kalah dengan hawa nafsu, kalah hina. Sebab tu hawa nafsu kita ni, Allah, tuan-tuan, sangat beratlah kita kata. Dan sebab tu hawa nafsu kita ni, tuan-tuan, kalau tak dicegah dah, kalau tak kita dilawankan, maka kelamaan kelembah kehinaan lah kita. Sebab tu nafsu kita ni kalau dah bersarang dalam pada tubuh badan kita, kita akan rasa, kenapa? Kita dah tahu dah benda tu tak betul, tapi kita buat juga.
Kita dah tahu dah benda tu tak tu, kita buat juga. Kita tekan kat diri kita supaya buat. Ni yang kita takut, satu perkara yang perlu ditekankan dalam diri kita. Mudah-mudahan kita semua dapat dikalahkan ataupun kita mengalahkan hawa nafsu. Cara ni macam mana? Banyak kurangkan dan banyakkan berlapar daripada makan dalam keadaan kekenyangan. Wallahu a'lam. Baik. Apakah 167 faedah solat seperti manusia? Tengok. Dalam kitab Syarah Al-Yaqut An-Nafis muka surat 131. Solat diibaratkan seperti seorang manusia. Rukun perumpamaannya kepala. Solat tidak terdiri menjadi solat melainkan dengan rukun-rukunnya. Manusia tu tak akan hidup kalau tak ada kepala dia. Maka solat tak akan terdiri melainkan dengan rukun-rukunnya. Sebab tu solat ini satu seperti manusia, perumpamaannya. Syarat itu nyawa. Solat tidak akan sah jika tidak ada syarat-syarat. Syarat sah mesti ada. Rukun-rukun sah solat mesti ada. Syarat sah solat apa? Rukunnya ada. Dan juga kata ulama lagi, sunat af'al anggota badannya. Apa pula sunat af'al? Jika ditinggalkan kesemuanya atau sebahagian daripada sah solat seperti ada kekurangan, maka hendaklah ditampal dengan sujud syahwi. Sunat ayah, rambut dan kuku. Sunat ayah pula akan mencantik dan melengkapkan solat itu sendiri. Wallahu a'lam. Maknanya kepala kita rukun solat. Nyawa kita syarat sah solat. Anggota badan kita sunat af'al. Maksudnya apa? Jika ditinggalkan kesemuanya atau sebahagian daripadanya sah solat. Tetapi ada je yang tak kena. Ataupun kekurangan, maka hendaklah ditampal dengan sujud syahwi. Sunat ayah, rambut dan kuku. Sunat ayah pula akan mencantik dan melengkapkan solat itu sendiri. Maknanya solat ni seperti manusia. Tak lagi sama seperti manusia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tengok jumlah rakaat. Jumlah rakaat dan rukun dalam solat fardu. Dalam semua solat fardu terdapat 17 rakaat, 34 sujud, 94 takbir, 9 tahiyat, 10 salam dan 153 tasbih. Okey, saya ulang balik sebagai nota kaki kita tambahan. Tuan-tuan rahmati Allah. Dalam semua solat fardu terdapat 17 rakaat, 34 sujud, 94 takbir, 9 tahiyat, 10 salam, 153 tasbih. Di dalam solat fardu. Baik. Dalam semua solat fardu terdapat 126 rukun. Solat subuh ada 30 rukun. Solat maghrib ada 42 rukun. Solat 4 rakaat ada 54 rukun. Macam mana nak tahu rukun? Rukun solat ada 13. Kalau darab jadi 4 berbeza jumlahnya. 13 darab 3 berbeza jumlahnya. Di situ kita faham dalam konsep ibadah. Rukun sah solat. Okey? Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hikmah ataupun kita kata bilangan rakaat dalam solat. Solat subuh 2 rakaat kerana masih ada perasaan malas untuk mendirikan solat setelah tidur yang panjang. Zuhur dan asar pula 4 rakaat kerana semangat mendirikan solat masih ada ketika ini. Maksud dia, kenapa 2 rakaat? Bila 2 rakaat ni kerana apa? Perasaan malas itu masih mengawal diri setelah tidur yang panjang. Sebab tu solat subuh rakaat. Walaupun 2 rakaat masih gagal yang menyempurnakannya. Masih rasa malas menyempurnakannya. Dan kata ulama, kenapa solat zuhur dan asar pula 4 rakaat? Kerana semangat mendirikan solat masih ada ketika ini. Sebab waktu zuhur dan asar kita sudah bergerak. Manusia itu ke sana dan ke sini. Untuk solat tak ada masalah bagi mereka. Kerana apa? Maghrib 3 rakaat. Kerana ia adalah sebagai witir
untuk waktu siang dan isyak 4 rakaat kerana ia adalah sebagai menampal kekurangan malam dibandingkan siang. Kerana malam cuma ada hanya 1 fardu, sedangkan siang ada 2 fardu. 2 fardu dan di samping itu Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan para malaikat dengan mempunyai sayap 2-2 atau 3-3 atau 4-4. Dengan sayap-sayap tersebut mereka boleh sampai ke makam yang tinggi. Begitu jugalah Allah menjadikan manusia salat dengan 2 atau 3 atau 4 rakaat supaya dengan solat itu mereka juga boleh sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Solat ini mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun jumlahnya 2. Tetapi inilah yang paling besar manfaatnya. Kenapa? Sebab waktu ni paling malah. Begitu dengan isyak. Isyak pun orang rasa malah berat. Sebab apa? Waktu isyak ni waktu istirahat. Kadang dilengah-lengahkan sampai besok hari ianya tidak solat. Wallahu a'lam. Sebab tu Allah telah menjadikan para malaikat dengan mempunyai sayap 2-2 atau 3-3 atau 4-4. Dengan sayap tersebut mereka boleh sampai ke makam yang tinggi. Wallahu a'lam. Okey, baik. Tengok pada nota kaki 168 tapi atas dia sikit. Sikit lagi kita terlepas pandang kebaikan ketika lapang, iaitu tambah sikit lagi 2, menghilangkan rasa mengantuk yang boleh menghalang daripada ibadah. Kalau kita senantiasa berlapar, kita akan mengurangkan rasa ngantuk yang boleh menghalang daripada ibadah. Kerana ibadah kita jadi semakin segar daripada perasaan mengantuk, dan juga mereka yang sering berlapar ini merasa cukup walaupun hanya memiliki harta yang sedikit, sebab sentiasa berlapar mendidik nafsu supaya berasa cukup dengan apa yang ada. Wallahu a'lam. Okey, baik. Pada nota kaki 168, kerana jika selalu berlapar, seseorang tidak akan runsing mencari makanan. Betul. Kalau orang tu selalu makan, tak habis-habis cari makanan. Itu kita. Sebab kita kalau lapar, kita akan cari makan. Nak makan saja. Tak nak makan. Sebab kalau kita selalu berlapar, kita tak cari makanan. Tapi kalau kita sering makan, 24 jam kita akan cari makanan. Kejap-kejap buka peti ais. Kejap-kejap buka tudung salji. Kejap-kejap. Makan je kerja dia. Sebab apa? Dia ni jenis orang yang makan. Tapi kalau orang sering berlapar, dia tak cari makanan. Dia cari sesuatu selain daripada makanan. Untuk mendapatkan makanan itu, bukankah perlu kepada harta? Nampak tak? Sebabkan suka ingin makan, maka suka mencari harta sebab suka makan. Kan kalau nak beli makanan, mesti dengan duit. Kadang orang suka makan, dia akan beli makan itu berlebih-lebihan. Bukan hanya sekadar lalu dalam perut. Kadang berbelanjanya tu sampai berlebih-lebihan. Makan tak seberapa, tapi bila dah terlalu suka makan. Sampai pergi pasar malam, sedangkan kalau makan ayam Uncle Bob, cukup dah kenyang. Makan nasi lemak sah, kenyang dah. Tapi bila sebabkan suka makan, bila tengok makanan dia, lagu tu. Tengok makanan, makan. Tengok makanan, dia jadi macam observe, macam ni orang jenis suka makan. Tapi orang yang suka berlapar, walaupun makanan tu banyak depan mata kita, cukup hanya sekadar mengambil mana yang perlu, cukup untuk mengisi kekosongan yang berada dalam perut kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nampak tak beza kita banyak makan dengan kurang makan? Banyak makan, banyak duit kena keluar. Tapi kalau kurang makan, kurang duit kena keluar. Okay? Imam Syafi'i berkata, "Iza ma kunta za qalbin khunu'in fa anta wa malikud dunya sawa'un." Jika kamu mempunyai jiwa yang qanaah, maka kamu dan raja dunia sama saja. Maksud dia apa? Qanaah ni sentiasa bersyukur. Maknanya kalau kamu ada jiwa tu, kamu dengan raja dunia sama saja. Kenapa? Kita akan merasa cukup dengan apa yang ada.
Walaupun kita tengok raja tu kaya dengan macam-macam, sebab ada sifat qanaah, walaupun kita ada sedikit macam, kita sama seperti raja, kita akan sentiasa merasa kaya, sentiasa merasa cukup. Raja tu kaya, tapi walaupun kita tak kaya, ada qanaah dalam diri, cukup bagi kita segala-galanya. Tak merasakan sesuatu yang terbeban. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Seronok tak tuan-tuan ada sifat qanaah? Bila ada sifat qanaah, kita pun rasa tenang. Bila ada sifat qanaah, kita akan rasa apa yang ada cukup. Tapi tak ada sifat qanaah, itulah tak pernah merasa cukup. Dan Muhammad bin Humaid berkata, tafna'u bil kafafi ta'is rakhiyah. Berasa cukuplah. Nescaya kamu akan hidup tenteram. Rasa cukup ni. Bila dah rasa cukup, kamu akan rasa tenteram. Kamu akan hidup tenteram. Kenapa? Sentiasa berasa cukup. Tak pernah rasa kurang. Kadang kita tengok dekat peti ais kita ada telur, ada sedikit sayur, tengok freezer atas kita ada ayam, ada ikan sikit, kita rasa cukup, tenteram tu. Tapi ada orang, tuan-tuan rahmati Allah, bila dia buka peti ais, walaupun sikit je tak ada, ikan, udang, sayur, semua ada lagi. Sikit je tak ada. Tapi yang peliknya kita berasakan gelisah. Macam ada yang kurang. Tak. Sebab sifat qanaah tu tak ada dalam diri kita. Sedangkan kalau kita tengok kat dapur, ada telur sikit, ada bawang sikit, itu dah syukur lah. Sebab kita boleh masak. Tapi sebabkan tak ada sifat qanaah, kita merasakan tak cukup untuk masak sesuatu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan Muhammad bin Al-Munqadir berkata, Al-qana'atu malun la yanfa'adu. Qanaah adalah harta yang tidak akan berkurang. Syukur adalah satu sifat yang tak akan memudaratkan kita. Sebab itu qanaah ni kena ada dalam diri kita. Supaya tak pernah rasa tak cukup, sentiasa berasa cukup. Sebab tu qanaah ni, merasa cukup ni adalah satu harta yang sangat tinggi nilainya. Sebab di mana-mana sekalipun kita berada, kalau ada sifat qanaah, kita akan rasa tenteram. Kalau ada sifat qanaah, kita tak akan rasa risau. Sebab kita tahu apa yang ada, itulah cukup memadai. Tetapi kita sentiasa menginginkan kesempurnaan. Ni tak kena contoh lah. Kalau kita masuk sambal. Kalau sambal ni, dia punya modal dia apa? Kita nak kata sedap sikit lah. Sedap sikit kita kata bawang. Lepas tu bawang putih, halia, tu ada sikit-sikit. Tapi ada orang, dia tak puas hati, dia akan letak serai. Dia akan letak daun sup. Lepas tu cili hijau tu dia potong besar-besar. Dia kata apa? Perhiasan. Tak tu lagu dia jadi macam tu. Sebab tu jadi rusing. Benda tu lalu rusing. Tapi orang perempuan kata ini adalah satu hiasan. Kan? Sedangkan kalau apa yang ada sudah memadai. Tapi sifat begini ada kalanya kita kena hilangkan. Kerana apa? Bila merasa cukup dengan apa yang ada, cukup dah. Akan menyebabkan diri kita tenteram. Wallahu a'lam. Okey, kita berhenti takat tu dulu Bonda Nur ini. Boleh tak kita buka soalan kepada yang ingin bertanya? InsyaAllah. Boleh, silakan. Kita dah pukul. Silakan jemaah yang mana nak bertanya soalan. Silakan. Silakan bersila. Kita ada masa dalam 10-15 minit lagi ni. Ya, silakan. Siapa yang nak bertanya soalan tu dipersilakan. Bertanyalah sebanyak-banyaknya dengan Ustaz. Bonda Nur ni muka saya nampak besar ke apa? Nampak comel ni Ustaz, bersih je macam orang lepas solat. Tak, saya baru tahallul. Oh, tu yang bersih tu. Alhamdulillah. Orang belum buat haji Ustaz dah tahallul. Mana boleh cukup? Kan korban. Bukan. Bunting dah korban belum? Tak boleh bunting selagi tak buat korban. Saya tahun ni tak buat sebab buat untuk anak. Okey, Ustaz boleh. Atau tak ada orang tanya ni, Bonda nak tanya. Bonda tanya macam ni. Kalau kata Bonda nak niat korban ni, nak niat untuk anak Bonda, bukan nak niat lah, nak bagi pada dia. Macam mana? Bonda niat ke dia kena niat? Nak wakil kepada Ustaz tu Bonda ke dia? Nak bagi kat dia. Maknanya Bonda keluarkan duit tetapi Bonda niat untuk dia. Untuk korban tu untuk nama dia.
Okey, macam ni. Dah banyak kali dah Ustaz terang macam confused pula. Yang bonda faham macam mana? Bonda faham, dia lah kena niat. Pasalnya walaupun duit tu duit kita, tapi dia yang atas nama dia kita nak suruh dia korban. Okey, Ha. sebelum Ustaz jawab, Ustaz jawab lah. tak Ustaz yang jawab tu macam mana? Saya nak dengar juga. Dia kata macam ni, ada yang bonda dengar lah. Ustaz kata dalam satu keluarga tu, kalau mak bapak tu dah berkorban, seorang cukup. Sama ada mak dia atau ayah dia berkorban, korbankan untuk tahun tu untuk satu keluarga. Tetapi kita nak niatkan satu share tu nak bagi atas nama anak kita sebabnya yang lain-lain dah buat. Okey, Macam ni. baik. Terima kasih kerana bonda telah pun bertanya. Baik. Dalam kitab fiqh nyatakan kalau kita korban mampu salah seorang di kalangan ahli keluarga kita, maka boleh kita niatkan pahala untuk satu keluarga. Okey? Untuk satu keluarga. Tapi bonda kata ni duit bonda. Tapi nak untuk anak bonda. Anak bonda laki tu Yang perempuan yang sulung. Yang laki-laki dah buat tahun lepas. Okey, yang sulung. Yang sulung tu dah yang nak buat. Kerana ni yang perempuan tu, yang kahwin tu bonda. Yang kahwin buat tahun lepas. Yang laki-laki buat tahun lepas. Yang sebelum tu yang 2021 yang lelaki. 2022 yang kahwin lagi tu. Yang ini nak buat yang sulung. Yang duduk Sarawak ke mana tu? Ya betul. Yalah. Saya tahulah sebab bonda tak mau ambil saya dari menantu. Dah terlepas. Okey, baik. Baik, bonda. Lagu ni boleh. Tapi dengan syarat bonda kena minta izin empunya dulu. Dah bagi tahu dah. Dah bagi tahu dia dah. Dia Dan dah setuju dah. suruh dia niat. Dah suruh dia niat. Tetapi nak wakilkan pada ustaz tu bonda ke dia? Kalau Kan dia niat wakil, saya mewakilkan kepada ustaz untuk membeli lembu, menyembelih lembu, mensedekahkan daging-daging semua tu siapa? Saya ke? Bonda ke dia? Itu dipanggil akad. Akad tu. Kalau dia tak perlu cakap kat saya pun boleh. Tapi suruh dia cakap, okey, mak, mama ke apa? Dia panggil bonda apa? Umi. Mama. Okey, mama Marikano. Ten. Okey, contoh. Mama. Mama, macam ni. Mama buat korban untuk Alung kan? Contoh. Betul. Okay, Alung niatkan akan serahkan pada Ustaz Lukri untuk wakil sembelih dan pengagihan daging. Dah selesai. Oh itu je. Okey, nanti bonda beritahu dia. Lepas tu boleh buat WhatsApp pun boleh kan Ustaz kan? Kalau dia buat WhatsApp, dia forward pada bonda forward daripada Ustaz. Boleh kan? Boleh, tak masalah. Alhamdulillah, senang. Saya wakilkan Ustaz sebagai penyembelih, wakil untuk uruskan haiwan korban saya. Lepas tu pada hari korban nanti, sebelum korban nanti saya akan tangkap gambar lembu. Dan orang yang nampak gambar lembu tu akan sebut, ya Allah, inilah binatang korbanku pada tahun ini kerana-Mu ya Allah. Itu niat dia. Binatang ke haiwan Ustaz? Binatang haiwan samanya. Hak bunyi je. Pronounce berberata. Okeylah. Inilah haiwan korbanku ya Allah. Inilah aku haiwan yang dijadikan korban untuk tahun ini kerana-Mu. Selesai. Saya akan sembelih itu pada 1 hari bulan 7 dan saya yang akan sembelih sebab telah diwakil kepada saya macam tahun lepas pun saya sembelih wakil janaan. Maka cakap saja, saya dah niat, dah lafaz bahasanya saya wakilkan Ustaz Zukri sebagai penyembelih dan wakil menguruskan ibadah korban saya. Pada hari tersebut, sebelum hari Sabtu pagi-pagi itu, dah kita boleh lafaz, ya Allah, inilah binatang korbanku pada tahun ini kerana Allah Ta'ala. Selesai. Okey. Selesai. Lepas tu saya sembelih, saya kata okey, sampai dia daging kat rumah Bonda Nur ini, dekat Bonda Ros, dah bolehlah cukur apa yang nak cukur. Jangan botak kepala je. Ini tiba-tiba dia tahlul pula. Dia jangan. Okey, selesai. Tapi dia boleh niatkan, ya Allah, pahala korban ini aku niatkan seluruh keluarga. Nanti Ustaz tulis sikit. Tu WhatsApp dekat bonda. Lupa pula nak tulis sekarang. Dia kena ada niat. Ya Allah,
Nanti saya tulis bagi Kita peserta yang share. ni nanti saya akan bagi gambar lembu. Saya rasa dah bagilah gambar lembu kat bonda. Gambar lembu rasa dah bagi hari tu. Yang Warna lembu coklat. merah tu. Dia punya niat-niat tu. Takut salah tulis Mana belakang. ada lembu warna merah bonda? Itu naga. Macam mana? Mana ada lembu warna merah? Itu naga. Yang Ustaz Lembu bagi tu kalau apa? Perang. coklat. Perang Coklat. Coklat. Coklat perang. Kalau warna Coklat merah perang. tu, Yelah. melompat orang tengok. Mau balik Merah. orang. Ini lembu ke First apa time ni? tengok lembu warna merah. Nanti tengok warna merah. Dalam Ustaz, dalam Quran kan dah sebut tu lembu kalau merah. Ada Itu satu lembu surah tu. Lembu Koror. special benda. Kan tu yang dia cari tak jumpa-jumpa tu kan. Nanti saya tengok tahun depan saya cuba cari lembu warna merah. Tak mana nak jumpa. Ustaz, nanti daging jangan lupa sampai ke Perak ya. InsyaAllah rasa tak sampai Perak busuk dah. Jauh benar. Turun je lah orang Perak tu dekat Ustaz kan. Kita buat mi sup. Allahu Akbar. Sebabnya benda. Pada 2 jam setengah lah. Ustaz nak ada lagi tanya boleh? soalan? Silakan. Silakan Boleh? Anissa. Assalamualaikum Ya. Okey, Ustaz. saya nak Ya. Okey, siapa Oh, dulu siapa? lah? saya Sekejap, Anas. tanya Kita ya. bagi Anissa sekejap. Okey. Okey. Nanti Kak nak tanya. Ya. Okay, Assalamualaikum Ustaz. Nak tanya kalau kita macam seseorang tu kalau tidak ada sifat qanaah, adakah dia bermaksudnya dia tak kurangnya rasa husnuzan dia kepada Allah? Maksudnya dia rasa dia tak cukup, dia rasa yang dia macam kurangnya rasa kebergantungan dia kepada Allah. Okey, terima kasih Bonda Anissa. Dia kata Ustaz, kalau orang tak ada sifat qanaah. Sifat qanaah ni adalah merasa cukup dengan apa yang ada. Tetapi bila hilang rasa sifat qanaah ni, dia bukan hilang husnuzan. Dia akan mendesak untuk ingin berlebih-lebihan. Dia akan minta pada Tuhan dan tak pernah ada rasa sifat syukur dalam dirinya, sedangkan Allah dah bagi itu berlebih. Tapi dia rasa masih kurang cukup. Dan dia nak minta. Sebab tu Nabi kata, anak Adam ni tak pernah cukup. Walaupun diberikan 2-3 lembah emas. Melainkan satu yang dapat mencukupkan mereka, iaitu tanah, iaitu mati. Lepas tu bila ada sifat qanaah, walaupun tak ada emas, dia akan merasa cukup. Tapi bila hilang sifat qanaah tu, kata ulama', seberapa banyak pun Allah Ta'ala beri pada dia, dia akan tak rasa cukup dan tak pandai bersyukur. Dan tak pernah rasa apa yang dia ada tu mencukupi. Jadi bahaya orang tak ada sifat qanaah. Sedangkan apa yang dia ada, kadang orang lain tak ada. Sebab tu Nabi ajak pada kita, bila kita ada sesuatu nikmat, lihat pada orang yang tidak memiliki apa yang kita miliki. Nescaya kita akan jadi bersyukur. Sebab tu bahaya hilang sifat qanaah, kita akan jadi semakin bersangka-sangka, kenapa aku tak macam dia? Dan kita akan membandingkan nikmat orang yang lebih tinggi daripada kita, daripada melihat yang bawah. Di situlah kita mula akan bersangka-sangka kenapa Allah tak bagi. Why Allah don't give me what I want? Why Allah? Because I salat, I pray, I baca Quran. Di situ akan bersangka-sangka buruk terhadap Allah kerana hilang sifat qanaah. Malah meminta Allah supaya berlebih-lebihan memberi kepadanya. Kadang orang sebegini, kata ulama, yang sedikit tak mampu bersyukur, tak perasa qanaah, apatah lagi yang banyak. Sampai bila-bila ada sifat qanaah sekalipun Allah memberikan yang banyak. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan terjawab Bunda Anissa. Okey Ustaz. Terima kasih. Sama. Lepas tu kena ada sifat qanaah. Baik, Bunda Hasnas. Silakan. Ustaz, qanaah maksud dia merendah diri Ustaz kan? Qanaah ni bukan merasa rendah diri, rasa cukup apa yang ada. Cukup yang apa yang ada. Jadi saya nak tanya Ustaz lah, saya Cakap ganu. cakap ganu lah, saya cakap gini sama Ustaz, saya tak berhenti kot cakap. Okey saya cuba. Ustaz, Ustaz, saya selalu bertanya pada diri saya, apa ni Tuhan tak pernah cuba saya ke apa, sebab saya orang kata bersederhana tapi gitulah. Lepas tu bila saya diduga dengan penyakit breast cancer, Allah. saya bersyukur Ustaz. Saya kata ya Allah, Tuhan bagi aku, Tuhan sayang aku. Dan lepas tu saya
orang kata mana? Mencari jalan untuk menyelesaikan masalah saya. Dan dalam pada tu saya terfikir, adakah aku lupa? Aku bergantung pada kekuatan diri aku sedangkan aku lupa aku ada Tuhan aku. Macam mana tu Ustaz? Saya kadang risau ke ataukah saya sombong ke apa Ustaz? Okey, baik. Terima kasih Bonda yang tanya. Bonda lagi satu, the firstly, buang sifat keakuan. Apa yang Allah jadikan pada diri, kita ada kekuatan, kita ada kekuatan diri, semua tu main daripada Tuhan. Jangan mengatakan aku. Sebab tu kalau mengaji sifat tauhid, sifat keakuan ni kena buang. Kena buang. Sebab sifat keakuan ini menenggelamkan dirinya jadi mereka syirik kepada Tuhan. Tentu aku orang kaya. Ini usaha aku. Sifat keakuan. Mengakui, sedangkan yang memberi itu adalah Allah. Sebab tu kalau kita sakit, tapi kita ada kekuatan semangat, yang memberi itu adalah Allah. La haula wa la quwata illa billah. Kita tak ada kekuatan, tetapi kita minta kuat daripada Allah. Allah bagi kita kuat. Tapi kita merasakan diri kita sendiri kuat, walaupun uji. Itu bermakna dalam kitab Tauhid menyebutkan sifat keakuan. Mengatakan diri dia. Maknanya dirinya yang sendiri sebut sebagai aku. Contoh, aku berjaya, aku belajar siang malam. Aku. Tak. Sebenarnya, ada orang yang belajar siang malam, tak pernah dia berjaya. Sebab tu ada orang kerja siang malam, tiba-tiba dia kaya. Inilah usaha aku. Aku usaha siang malam. Tak. Kalau kata usaha kerja siang malam akan kaya, ada orang kerja siang malam, tapi tak kaya-kaya. Sifat keakuan tu kena membuangkan dalam dirinya. Itu dalam kitab Tauhid. Ngaji Tauhid ni kena faham, mengesakan, membuang keakuan dalam diri. Jangan kata aku. Contoh, hari ni aku solat. Bukan aku solat. Tetapi Allah berkehendak untuk aku solat. Allah berikan aku kudrat. Allah mengizinkan aku solat. Kalau Allah kata tak izin, terbaring kita. Walaupun kita ni solat, aku solat, sahaja aku sembahyang. Tetapi pada hakikat dan syariat. Ini dalam kitab Tokku Pulau Manis. Hakikat dia, Allah yang mengizinkan solat. Kalau Allah kata tak izin, terbaring kita. Terbaring kita. Kenapa tak boleh? Sebab Allah tak izin. Patut kita jangan ada sifat aku. Keakuan dia. Hari ni aku ceramah ni. Ceramah aku sedap. Tak. Allah yang bagi ilham supaya kamu cakap sedap. Semua daripada Allah belaka. Kalau kata orang ni ceramah cakap sedap belaka, orang lain banyak ceramah. Tapi Allah bagi bila seputir keluar daripada mulut kamu ni, orang faham. Itulah rezeki yang Allah berikan pada kamu. Jangan kamu rasa, aku hebat sebab ceramah aku sedap. Aku ceramah sedap. Tak. Itu mengakuinya bahawasanya dia yang sedap cakap. Sedangkan Allah izinkan keseronokan cakap tu bila orang dengar. Jangan ada sifat keakuan. Tu sebab tu ngaji Tauhid. Tak percaya tanya Ustaz yang mulia Dr. Abbas ya? Ustaz ni apa? Abdullah Ya Ahmad Arif, Datuk Abbas. Yang Datuk Abbas tanya. Betul tak sifat keakuan ni? Tanya. Dia mesti jawab benda yang sama apa yang saya jawab. Ustaz, bila keakuan tu yang membuatkan kita hidung tinggi tu, Ustaz sombong kok. Bukan keegoan tu ego tinggi. Malah kita sedang menolak sesuatu yang datang daripada Allah. Sebab mengakui. Sebab kita jangan. Sebab tu contoh kita dapat tahajud. Malam ni aku tahajud. Tak. Patut kita terima kasih dengan Allah. Allah memberikan, menzahirkan, kita mengizinkan taat itu kepada kita. Ni dalam kitab Hikam Syekh Ibnu Athaillah. Buka. Ada kitab Al-Hikam. Al-Khalid disebutkan kenapa kita dapat menzahirkan ketaatan. Tengok kata Syekh Ibnu Athaillah. Ni saya mengajar kita Hikam ni. Sebab tu ada benda yang kita tak boleh rasa. Semua kita punya usaha. Semuanya Allah belaka. Wallahu'ala. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Ustaz, boleh tak saya katakan macam mana Ustaz betulkan saya punya kata-kata ni kalau macam kita nak jadikan kita bersemangat, mungkin kita kata aku boleh. Tapi kita mesti bersandarkan kebolehan aku tu Allah yang bagi dengan izin Allah. Tapi kita nak kuatkan semangat kita, you can do it. Boleh tak Ustaz kalau macam tu? Kita you can do it. Okay, kita tahu insya-Allah. Patut disebut insya-Allah aku boleh. Don't say aku boleh, but insya-Allah aku boleh.
Is the Baik word Ustaz. do say. Inshallah we can do. Inshallah. Because we Islam. Inshallah we can do. Inshallah I can do. I can do. Inshallah, inshallah, inshallah. Dengan Alhamdulillah. izin Allah dengan izin Allah. Inshallah tu dengan izin Allah lah. Ya, betul. InsyaAllah. Sebab tu kalau kita kata, aku nak bagi semangat, insyaAllah, aku boleh buat. InsyaAllah. Maknanya kita berpegang teguh. Kalau kita kata, I can do it, aku boleh buat, aku boleh buat. Kita nak bagi semangat, tapi lebih semangat, insyaAllah, aku boleh buat. Kita berpaut pada kekuatan yang Allah Ta'ala beri pada kita. Wallahu'alam. Terima kasih semua. Tak ada dah soalan? Alhamdulillah. Ustaz nak tanya lagi ni. Ini pasal Ayuh, kurban. nak jumpa anak sekolah ni. Nak jumpa dah. Okey. Nanti saya minta nombor telefon Ustaz lah. Ambil nombor telefon Ustaz lah. Kalau boleh hantar sekali nasi Arab ke mi rojak. Okay. Ustaz, saya ke Terengganu ni Ustaz. Agak-agak lah. Tak ada masalah. Kan pergi pakai food panda je hantar. Sabar je lah. Tak, betul Ustaz. Saya nak tanya pasal kurban ni. Ustaz buat sampai bulan 7 dekat mana Ustaz? Ha? Dekat mana kurban? Dekat nanti WhatsApp saya. Alright. Okay. Saya dah ada bagi tahu kat Bonda Masrah ada tempatnya. Nanti minta Bonda Masrah listingkan pada saya siapa yang nak datang ambil. Tapi jangan ambil lama-lama ya. Kena ambil cepat. Tidak nanti kalau jangan ambil pun maghrib orang mana dia dah. Okay. Okey, baik. Terima kasih. Bonda Nur ini tutup. Okey Ustaz. Jap, Alhamdulillah, syukur kita pada Allah. Kuliah asal kita qalbu salim berjalan lancar dengan nota kaki nombor 5 penjelasan Ustaz tentang kebaikan berlapar, lembut hati, cerdik hati, menghilangkan nafsu, mengerjakan maksiat dan kejahatan, ringan untuk solat tahajud dan ibadah, hilang rasa mengantuk dan boleh menghalang ibadah. Kata Imam Syafi'i, orang yang selalu berlapar itu mempunyai jiwa yang qanaah. Berasa cukup itulah akan hidup tenteram. Qanaah ada harta yang tidak akan berkurangan. Kita tangguh pengajian kita petang ni Ustaz. Terima kasih Ustaz, terima kasih semua jemaah. Terima kasih Gemma Nur Iman. Saya mewakili Gemma Nur Iman, mohon ampun dan maaf anda ada sebarang kekurangan dalam majlis ini. Segala yang baik itu daripada Allah dan yang buruk itu adalah daripada kekurangan kami sendiri. Bagi penutup majlis, mohon Ustaz membacakan doa penutup, tasbih kafarah dan surah Al-As, dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil sabr. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Bijami muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka jannah wa na'udzubika min sakhatika nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahil alamin. Taqabbalallahu minkum. Bunda Nur ini nanti nak ya.